menarik Puan bersama guru-guru sewaktu menuntut SMK Akademik Universiti. First time masuk tahun 19. Boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan pendidikan Puan bermula dari peringkat rendah sehingga sekarang? Okey, berkenaan dengan perjalanan pendidikan dari peringkat sekolah rendah sehingga sekarang, bermula pada darjah 1 sekolah di Sekolah Kebangsaan Sekolah Rendah Selayang Baru pada darjah 1, kemudiannya darjah 2 sampai darjah 6 di Sekolah Rendah Selayang Jaya. And then sambung sekolah menengah Aidil High adalah selama 5 tahun daripada darjah tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Merupakan antara batch awal untuk sekolah menengah tersebut. Akhirnya masa saya masuk sekolah tu baru siap dibina. And then selepas habis tingkatan 5, saya sambung di UiTM, dapat tawaran di UiTM. Masa itu UiTM adalah institut lagi, Institut Teknologi Mara, untuk kos seni bina lanskap, iaitu landscape architecture, diploma, dan mengambil masa 3 tahun untuk menghabiskan kursus tersebut. Dan in between, di antara tahun 1999 saya masuk tu sehinggalah kepada tahun 2001, ITM telah ditukar nama kepada Universiti Teknologi Mara. So saya habis my diploma adalah pada tahun 2001 dan dapat tawaran untuk menyambung pelajaran di peringkat degree ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan taman dan ameniti selama 2 tahun, iaitu pada tahun 2001 sehingga 2003. Alhamdulillah, lepas je habis belajar ditawarkan bekerja di golf course Perangsang Temple Golf Club, dan telah bekerja selama lebih kurang 4 tahun di sana. Kemudian saya memohon untuk apply tenaga pengajar muda di UiTM. Alhamdulillah diterima dan menyambung pelajaran semula di peringkat master di Universiti Putra Malaysia selama 1.5 tahun, dari tahun 2007, pertengahan 2007 dan habisnya lebih kurang tahun 2008. Dan mula bertugas di UiTM pada tahun 2009 sehingga sekarang. Semasa di peringkat menengah, bagaimana Puan membahagikan masa di antara pelajaran, aktiviti sekolah dan kehidupan di rumah? Okey, untuk peringkat menengah, bagaimana saya membagikan masa di antara pelajaran, aktiviti sekolah dan kehidupan di rumah. Pagi, masa zaman saya, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 semua sekolah pagi. Okey, so memang bersekolah pada waktu pagi. And then petang bantu mak saya berniaga kecil-kecilan di depan rumah dan juga di tepi jalan. And then terlibat juga dengan secara aktif dengan aktiviti sekolah. Kalau kata ada aktiviti sekolah pada waktu petang, saya akan sertai lah aktiviti tersebut, mengikut keperluan cikgu pada ketika itu. Okey, lepas dia habis dan saya akan balik ke rumah untuk membantu ibu saya lah, bagi kerja-kerja untuk menjual makanan bagi menambah pendapatan seharian.
Apakah cabaran yang dihadapi oleh Puan semasa menuntut di universiti? Untuk cabaran yang dihadapi sepanjang menuntut di universiti, first time masuk tahun 1999, time tu tak ada PTPTN. Semuanya atas perbelanjaan sendiri. And then course yang saya ambil agak dekat UiTM, time tu UiTM murah je. Bayaran yuran cuma beberapa ratus, tetapi kos tersebut memakan perbelanjaan yang lebih dari segi kos peralatan, dari segi pen teknikal, peralatan drawing, plan dan sebagainya. Itu memerlukan kos yang agak tinggi. Itu cabarannya pada ketika itu, paksa cari duit lebih sikit lah. Bantulah, bantu nasib baik mak saya berniaga, dan bantu dia berniaga untuk menambah pendapatan bagi menampung kos perbelanjaan, bagi menyiapkan kerja-kerja assignment pada ketika itu. Itu masa diploma. And then untuk menambah pendapatan lagi, sebab pertengahan pembelajaran tu baru dapat PTPTN, sebelum tu buat freelance, kerja-kerja juruteknik melukis plan, dengan dapat job lah kiranya daripada company-company kecil untuk membuat melukis plan. Daripada kerja-kerja melukis plan itulah yang dapat membantu dan menampung kos perbelanjaan semasa di universiti peringkat diploma. Masa peringkat degree pun sama juga, dia punya cabarannya. Di mana kosnya dah tak bertambah, tetapi banyak kena pergi travelling. So kos travelling pula meningkat sebab banyak kena pergi berbagai tempat. Tetapi alhamdulillah dapat diatasi dengan cara yang samalah. Saya buat perniagaan kecil-kecilan, jual barang di universiti dengan kawan-kawan di universiti, macam minyak wangi ke, seri handphone ke, as a part time untuk menampung perbelanjaan pada ketika itu. Apakah yang perlu kami fokus dan merancangkan di masa sekarang ini untuk berjaya dalam pelajaran di samping mengharumkan nama sekolah dan ibu bapa? Apa yang perlu para pelajar ataupun yang perlu fokus untuk masa depan, patutnya daripada sekarang dah fikirkan apa yang hendak dibuat pada masa depan. Targetnya nak jadi apa, minatnya nak jadi apa, which is yang mana yang betul-betul memenuhi minat yang boleh menjana pendapatan pada masa akan datang. Kalau katalah suka kepada minat kepada perniagaan, so fokus daripada sekarang lah berkenaan dengan perniagaan, ekonomi ke, akaun ke. Kalau minat dari segi aspek kedoktoran, fokuslah daripada segi aspek kedoktorannya. Katakanlah ambil bidang, kata saya ambil kos seni je, sastra je, doesn't mean that you punya kos tu tak ada masa depan. Itu silap. Sebab setiap bidang yang ada di sekolah adalah mempunyai peluangnya yang tersendiri. Even saya pun bukannya ambil kos art stream, science stream, lebih kepada art stream. Tapi alhamdulillah boleh mengembangkan bidang tersebut dengan cara yang berbeza. So fokus apa yang you minat, bukan fokus apa yang parent you minat. Sebab yang nak buat benda tu adalah you, bukannya parents you. Tapi perlulah nak dengar nasihat parent sebab dia mempunyai pengalaman dalam kehidupan. Apakah pengalaman menarik Puan bersama guru-guru sewaktu menuntut di SMK ID High? Pengalaman menarik bersama guru-guru sewaktu menuntut di sekolah menengah banyak. Boleh katakan semuanya menarik. Kalau sekarang mungkin kalau kena rotan ke, kena berdiri atas kursi, kena cubit ke, kena baling buku ke, tu satu yang menakutkan. Tapi zaman kami dulu, itu sesuatu yang indah. Kalau tak, kami tak jadi orang lah macam sekarang. And then yang menariknya, cikgu-cikgunya garang. Cikgu-cikgunya memang garang tetapi sayang, memberi tunjuk ajar yang sangat-sangat baik. Yang kalau saya ingat pun cikgu yang memang garang dengan saya, cikgu
Zahra, Puan Sukria, tapi tak tahulah dia ada lagi ke tak Puan Sukria. Okey, Cikgu Jamila, itu pun garang. Cikgu Sadiah pun garang juga. Tapi dia garang-garang itulah yang menyebabkan saya berjaya hasil didikan mereka pada ketika itu. Okey, and then pengalaman yang satu yang menarik sebab saya banyak involve dengan event sekolah. Okey, dari segi aktiviti persatuannya, aktiviti sukan sekolah. Okey, even kalau ada event, saya lah yang akan menguruskan dia punya PA system. Okey, untuk jadi bila kata kemeriahan masa buat aktiviti itulah yang menjadi satu pengalaman yang menarik bersama dengan guru-guru dan juga rakan-rakan sekolah ketika itu. Dan yang paling manis adalah pada tingkatan 5, di mana saya jaya membawa pasukan Rumah Merah saya menjadi juara pada ketika itu. Jadi juara untuk rumah sukan lah, untuk keseluruhannya. Okay, di mana saya menjadi naib presiden untuk rumah sukan tersebut. And then event yang juga yang antara yang saya ingat adalah aktiviti menggalakkan pelajar membaca, di mana saya menjadi presiden untuk Persatuan Pusat Sumber Sekolah pada ketika itu. So antara aktiviti yang berjaya dan memberi pengalaman yang manis bersama dengan Cikgu Nurmala yang menjadi penasihat kepada Persatuan Pusat Sumber Sekolah pada ketika itu. Apakah nasihat Puan untuk kami dan pelajar-pelajar SMK IDH? Okey, nasihat saya untuk pelajar-pelajar SMIH ataupun sekarang dah jadi SMK IH. Okey, kalau yang siapa yang dah cemerlang tu, alhamdulillah, teruskan. Siapa yang masih sederhana ataupun orang kata bukanlah slow tapi dia agak lambat, jangan jadikan itu satu alasan yang you tak boleh berjaya. Okey, jadikan kekurangan itu satu kelebihan. Okey, fokus apa yang you nak buat pada masa akan datang, tanamkan minat, fikirkan you punya parents, apa future you nak buat. Daripada sekarang you kena tanamkan minat you untuk apa yang you nak buat pada masa akan datang. And then apa yang boleh saya nasihatkan, sis nak PMR dah kan untuk projek yang ini. So sekarang berapa bulan? Bulan 2. So soon or later, maybe dalam bulan 8 kot, 9 kotnya ada exam ataupun hujung tahun. So hendaklah buat ni daripada sekarang. Okay, tak terlambat lagi. And then jangan kata bila naik tingkatan 4 is honeymoon year. Saya pun dah mengalami zaman tersebut. Memang honeymoon lah. Lepas tu bila naik tingkatan 5, kelang kabut sikit. Buat apa nak catch up apa yang tingkatan 4. So rasanya pelajar sekarang lagi advance sebab dia banyak maklumat daripada internet dia boleh dapat. So gunakan kemudahan yang ada untuk kejayaan di masa akan datang. Okey, majukan nama SMIH ataupun SMK IH tu di mata dunia, InsyaAllah.